dan kemudian kamu boleh menonton semula semua rakaman video-video kelas kita ini. Okey, kamu boleh tonton semula di dalam YouTube channel cikgu, iaitu kamu boleh type Cikgu Rafi Sejarah dan kamu boleh subscribe untuk dapatkan notification tentang video-video kelas terbaru kita. Alright. Baik. Kita lihat agama Islam dalam pentadbiran pada abad ke-15, iaitu pada abad ketika Melaka menguasai perdagangan. Agama Islam memang memainkan peranan penting dalam pentadbiran negeri. So hukum kanun Melaka telah menjadi rujukan dalam pentadbiran semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka, dan kemudian ianya dijadikan rujukan juga kepada penggubalan undang-undang di negeri-negeri Melayu yang lain, seperti Hukum Kanun Pahang dan juga Undang-Undang 99 Perak. Baik, sebelum cikgu teruskan, siapa tahu apa maksud penggubalan? Apa maksud penggubalan? Siapa tahu? Tak tahu? Okey. Kalau siapa-siapa yang tak tahu, take note benda ni Okey, penggubalan maknanya penciptaan. Penggubalan maknanya penciptaan. Maknanya penciptaan undang-undang. Itu maksud gubal. Maknanya kita kata buatlah, senang cerita dia maksudnya ialah buat. Jadi perkataan gubal ni, gubal ni memang khas kita kata gubal ni memang khas untuk undang-undang. Dia tak boleh untuk perkataan lain. Kalau undang-undang mesti untuk mesti kalau undang-undang akan gunakan perkataan gubal. Dia tak kata buat undang-undang. Kalau buat undang-undang, buat undang-undang itu adalah salah. Ingat so perkataan buat ni tak boleh digunakan untuk undang-undang. Buat undang-undang tak boleh. Sebenarnya dia gubal. Gubal undang-undang. Jadi itu maksud gubal. Walaupun maksudnya buat undang-undang lah. Buat undang-undang, tapi kita tak boleh guna perkataan buat. Macam apa? Macam, bagi tahu cikgu. Contohnya, kalau kamu memasak, kalau telur, kalau dimasukkan ke dalam minyak yang panas, kamu kata tu memasak telur ke? Tak. Habis dipanggil apa? Rebus telur. Kalau telur Goreng. Iaitu kalau telur tu kita pecahkan, kita masukkan dalam minyak yang panas, kita panggil dia goreng. Betul, kita panggil dia goreng. Tapi itu pun adalah memasak, betul? Betul. Kemudian kalau katakan telur tu dimasukkan dalam air yang panas. Air yang panas, lama-lama dia akan jadi masak, betul tak? Tapi itu dipanggil apa? Itu bukan goreng, itu dipanggil apa? Rebus. Tapi rebus pun masak juga kan? Rebus pun memasak juga. Jadi macam tu. Jadi kalau kita lihat, bermakna kalau perkataan buat tu banyak. Menggubal pun buat. Mencipta pun buat. Tapi untuk perkataan-perkataan yang berbeza. Jadi kamu kena faham Baik. So, kalau kita lihat di sini, agama Islam dalam pentadbiran. Kalau kamu lihat, Hukum Kanun Pahang. Inilah dia. Hukum Kanun Pahang. Dan juga satu lagi yang kita lihat iaitu Undang-Undang 99 Perak. Undang-Undang 99 Perak. Dan sebenarnya, apa tujuan undang-undang? Baik. Undang-undang digubal. Kalau kita lihat undang-undang digubal untuk apa? Mengawal kehidupan manusia.
So warga negara yang kalau semua orang mematuhi undang-undang akan dapat menjamin keharmonian negara. Maknanya negara kita akan tenang, negara kita akan aman. It's okay, Syafiq. Jadi semua orang akan ikut undang-undang. Jadi semua manusia kehidupannya akan terkawal. Contoh, kalau kita lihat macam Farhan. Okey, Farhan. Okey, kamu tahu tak undang-undang di jalan raya? Kalau lampu merah tanda apa? Berhenti. Berhenti. Kalau lampu hijau, Sayur. Jalan. jalan. Tanda sayur. Kalau lampu kuning, Sedia. bersedia. berhenti. Ya, bersedia untuk berhenti. Bayangkan kalau orang tak ikut undang-undang. Oh, hijau berhenti. Kemudian merah jalan. Apa yang akan berlaku? Presiden. Aksiden, kemalangan. Bila kita tanya kenapa kemalangan? Oh, awak telah melanggar undang-undang. Pergi merah patut berhenti, awak jalan. Kemudian kalau warna hijau, awak patut jalan, awak pergi berhenti. Jadi itu menyebabkan kemalangan. Jadi semua orang kena ikut peraturan supaya tidak berlaku kemalangan. Itu tujuan peraturan dan undang-undang. Syarifah Nurdanina, janganlah renung cikgu macam tu. Takut cikgu. Kan? Kan? Risau. Baik. Okey. Baik. So, kalau kita lihat contoh soalan di sini bagaimanakah undang-undang dapat melahirkan masyarakat yang harmoni? Baik. Soalan ini cikgu akan beri jawapan, tapi dengan syarat kamu semua kena tulis poin-poin ataupun fakta-fakta yang cikgu nak beri. Boleh tak? Boleh tak cikgu nak bagi? Kat sini jawapan dia, bagaimanakah undang-undang dapat melahirkan masyarakat yang harmoni? Okey. So kita boleh tulis kat sini iaitu okey. So kita boleh tulis iaitu undang-undang. Okey. So boleh ambil kertas dan tulis. Okey, soalan ini sebab cikgu nak bagi jawapan. Okey. So undang-undang dapat melahirkan masyarakat yang harmoni kerana okey, kita kata kerana undang-undang okey. Kerana undang-undang okey akan dapat mengawal okey perbuatan ataupun tingkah laku manusia. Jadi dapat mengawal tingkah laku manusia. Jadi dengan mengawal tingkah laku manusia, maka okey, maka kita tahu bahawa kita kata bahawa manusia akan apa? Manusia tidak mahu tidak akan okey melanggar melanggar peraturan ataupun tidak akan melanggar undang-undang sebab dia dapat mengawal tingkah laku manusia. Manusia tidak akan melanggar undang-undang. Dan seterusnya kita tahu bahawa dengan undang-undang so undang-undang dapat memberikan ataupun menjamin keamanan negara. Sebab apa? Sebab masyarakat masyarakat mematuhi undang-undang yang disediakan. Jadi inilah dia antara jawapan yang kita boleh beri. Siapa yang tak nampak bagi tahu cikgu. Nampak tak jawapan dia? Okey, nampak iaitu kerana undang-undang akan dapat mengawal tingkah laku manusia, so manusia tidak akan melanggar undang-undang. Dan undang-undang dapat menjamin keamanan negara kerana masyarakat mematuhi undang-undang yang disediakan. Jadi dapat melahirkan masyarakat yang
Harmoni. Ya. Ah, ambil. Nah, salin. Silakan. Ah, okey, baik. Syafiq kata dah salin. Baik, bagus. Ah, okey, Aaron Akif pun dah. Okey, baik, bagus. Ah, baik, bagus. Okey, Hakam pun dah. Okey. Dah. Alright. Okey. So ramai yang belum. It's okay. Ah, okey. Danish pun dah. Cikgu dah. Alright, dah. Okey, baik dah Okey, so kalau dah kita akan teruskan dengan bahagian yang seterusnya, iaitu semasa penjajahan. Untuk pengetahuan kamu, okey, Melaka pernah dijajah oleh, apa itu jajah? Conquer ataupun telah di take over oleh siapa? Portugis dan juga Belanda. Portugis tu sekarang apa cikgu? Portugis tu sekarang ni negara dia adalah siapa? Negaranya adalah iaitu Portugal. Alah Google. yang Kristian. Belanda, Jepun. Bukan. Okey, Portugal tu adalah yang negara Cristiano Ronaldo tu. Cristiano Ronaldo tu kan. Dia negara daripada Portugal. Belanda pula sekarang ini ia dipanggil sebagai Netherlands. Netherlands ataupun kadang-kadang dipanggil sebagai Holland. Jadi itulah dua negara yang pernah menjajah Melaka. Bukan tak ada kena dengan Tom Holland, tak ada. Okey. Baik. Semasa zaman penjajahan Portugis dan Belanda di Melaka, undang-undang Islam masih lagi boleh diamalkan. Namun begitu, semasa penjajahan British, okey, dan pendudukan Jepun, pelaksanaan undang-undang Islam dihadkan di negeri-negeri Melayu. Mesti kamu pening kan, cikgu? Banyaknya negara yang menjajah Melaka ni. Memang banyak. Untuk pengetahuan kamu, jom cikgu sharekan. Untuk pengetahuan kamu, sebenarnya kalau kita tengok daripada timeline, ini timeline, okey, satu garisan dan cikgu akan buat. Kita tahu bahawa Melaka telah dibuka oleh siapa? Okey. So, dibuka oleh para meswara, betul? Para meswara. Okey, buka Melaka. Okey, tahun bila tu cikgu? Okey, sekitar tahun 1400. Kemudian, lama kemudian kan, pada tahun 1511. Okey, 1511
Okey, Melaka telah dijajah oleh Portugis. Ah, Portugis. ya, Melaka dijajah oleh Portugis. Okey. Kemudian sampailah ke tahun-tahun lebih kurang tahun 1600. Okey. Pada tahun 1645. Okey, plus minus lah 1645. Okey, Kemana? Melaka okey, Portugis di Melaka okey, Portugis telah dikalahkan oleh Belanda. Belanda di Melaka. Itu 1645. Kemudian pada tahun seterusnya iaitu pada tahun 1824. 1824, okey. Okey, iaitu iaitu British pula menjajah Melaka. Okey. Dan kemudian terus lama lagi sampailah tahun lebih kurang 1941. 1941 Jepun pula. Jepun menjajah Melaka pula. Melaka pula. So kalau kita lihat di sini, lama tak kita dijajah oleh penjajah? Memang lama. Lama gila jadi kalau kita lihat di sini, inilah dia antara negara-negara yang menjajah Melaka, iaitu Portugis, kemudian Belanda, kemudian British dan kemudian Jepun. Daripada 1400, kemudian 1500 sampailah ke 1941. Hampir berapa tahun tu? 400 tahun. Ya. 400 tahun Melaka dijajah. Jadi memang lama. Memang lama. Jadi sebab itu kita tengok iaitu semasa zaman penjajahan British. Semasa British datang, Sultan Sultan menjadi apa? Sultan menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Dan undang-undang Islam hanya digunakan dalam hal berkaitan keluarga, harta pusaka dan juga zakat. Ia pernah menjajah negara kita. Betul. So itu zaman penjajahan British. Dan kemudian memang jarang dengar. Ya. Zaman pendudukan Jepun, nanti cikgu cerita. Zaman pendudukan Jepun, Sultan menjadi ketua agama Islam juga dan ketua adat istiadat Melayu di negeri masing-masing, tetapi Jepun telah mewujudkan Majlis Agama Islam yang bertanggungjawab terhadap undang-undang keluarga Islam. Lepas Jepun kalah, lepas Jepun kalah, apa yang berlaku? British kembali menjajah tanah Melayu. Tetapi undang-undang Islam masih terus dilaksanakan. So walaupun kuasa asing datang silih berganti, namun bila negara mencapai kemerdekaan, kedudukan agama Islam terus kukuh dan termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Baik. Okey. So sebelum kita pergi kepada agama persekutuan Malaysia, kamu nak tahu tak? Nak kongsi lah ni.